Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu dalam perkongsian intervensi pendidikan moral SPM. Soalan esei pendidikan moral adalah merupakan satu bentuk yang penting. Dalam KBSM ada 3 soalan pilihan, calon kena jawab 2 sahaja. Peruntukan markah ialah sebanyak 20 markah. Tetapi kini berbeza dengan KSSM, ada 2 bahagian iaitu B dan C. Bahagian B ada 2 soalan, pilih 1, markahnya 10. Manakala bahagian C 2 soalan berkembar 10-10 markah, dijawab kesemua sekali bernilai 40 markah. Jadi perbandingan peratus markah KBSM 20%, manakala kini KSSM ialah 50%, separuh daripada peruntukan markah pendidikan moral. Jadi esei ini kita perlu beri penekanan sama seperti soalan struktur. Apakah masalah PDP dalam konteks sekolah saya? Isu dan punca berkaitan saya ialah bagaimana membimbing murid galus kerana mereka kurang faham kendak soalan. Apatah lagi dalam mengurai persoalan, biasanya uraian mereka tidak lengkap dan tidak relevan. Masalah PDP, esei pendidikan moral berfokuskan murid saya pula ialah kesukaran murid galus tadi, iaitu mengaplikasi kehendak soalan untuk dijawab. Secara umum, pelajar kurang mantap dari segi penghuraian kerana kurang kesinambungan dalam jawapan esei mereka. Baik, strategi yang saya perkenalkan hari ini ialah ABC campur NU, strategi yang saya adaptasi daripada pengalaman dan perkongsian. Apa? Apa? Ada meliputi fakta, nyatakan, kehendak soalan, bagaimana perkembangan huraian terangkan, jelaskan, huraikan. Manakala contoh ialah pembuktian daripada pernyataan itu tadi. Plus NU ialah bermakna nilai universal ditambah dalam huraian. Ada 18 nilai universal dalam KSSM. Bagaimana melaksanakan? Sasaran saya ialah murid galus pada tahun ini 3 orang. Murid daripada C nak hendak tingkatkan ke B 3 orang. Manakala murid B ditingkatkan ke A 4 orang. Bila dilaksanakan? Apa yang berlaku ialah saya jalankan semasa PDP. Begitu juga ketika diadakan bimbingan kelas khusus untuk esei dan juga bimbingan individu. Bagaimana saya laksanakan? Biasalah memaparkan soalan esei. Kedua, bersoal jawab kehendak soalan untuk menguji pengetahuan sedia ada murid. Kemudian murid akan diminta menjawab soalan itulah secara bertulis dan saya akan menyemak latihan tersebut dan merekod pencapaian mereka. Daripada analisis semakan itu, saya kelompokkan murid-murid saya kepada 3, iaitu galus, gagal ke lulus, C ke B dan B ke A. Contoh pelaksanaan bahagian B ada 2 soalan dalam SPM nanti, pelajar kena pilih 1 sahaja untuk dijawab. Jadi saya beri satu contoh di sini yang saya ambil daripada buku teks. Mana tahu ada sangkut. Baik, saya gunakan strategi saya apa, bagaimana, dan akhirnya untuk kesinambungan mengukuhkan apa dan bagaimana itu diberikan contoh yang relevan. Jadi saya harap daripada ABC yang pertama ini, para pelajar saya akan memperoleh 3 markah. Kemudian saya ulang lagi, minta pelajar ulang lagi ABC yang kedua. Apa, fakta, bagaimana ia dihuraikan, dan mereka kena buktikan dengan contoh yang relevan, yang berkaitan. Dengan harapan mereka mendapat 3 markah yang kedua lagi. Jadi sudah terkumpul, diharapkan terkumpul 6 markah lah. Baik, untuk
sesi ABC yang ketiga. Apa? Ialah faktanya bagaimana huraian diberi berdasarkan fakta yang saling berkesinambungan dan diberikan pula dengan contoh yang berkaitan untuk mengukuhkan lagi jawapan pelajar. Jadi ini ABC yang ketiga, diharapkan mereka akan mendapat 3 markah tambahan lagi. Jadi semuanya 9 dan barulah masuk plus NU nilai-nilai yang relevan yang berkaitan untuk mendapatkan markah. Ini pula saya kemukakan satu contoh bahagian C. Bahagian C ni ada 2 soalan, semua kena jawab. Setiap soalan itu berkembar. Ya, macam ini contoh berkembar. Contoh A tu, soalan A diperuntukkan 10 markah ya. 10 markah. Kemudian daripada isu yang sama diberikan lagi soalan yang kedua, iaitu soalan B, juga diperuntukkan 10 markah. Jadi jumlah semuanya ialah 20 dalam satu soalan. Baik, saya masih boleh gunakan strategi saya, ABC itu, untuk mendapatkan markah pelajar, apa, bagaimana, kemudian kesinambungannya dengan contoh yang mengukuhkan fakta dan huraian tadi. Ini ABC saya, yang ABC yang pertama ya, yang saya harap pelajar dapat 3 markah. Kemudian diulang lagi dengan ABC yang kedua. Apa faktanya? Mengeratkan hubungan dua hala dengan UAE. Bagaimana? Berkongsi amalan terbaik dalam membendung penularan COVID-19. Amalan terbaik itu pula apa? Di sinilah peranan contoh, iaitu dalam sistem penguatkuasaan dan kesihatan menghadapi cabaran COVID-19. Kemudian ABC yang kedua pula. Malaysia dan Singapura mengukuh kerjasama strategik. Bagaimana? Bertukar-tukar maklumat dan pengalaman. Contohnya, dalam komunikasi mendepani COVID-19. Kemudian ditambah dengan NU di sini, nilai universal. Diharap kalau dikira satu nilai satu markah, pelajar boleh dapat 3 lah. Tapi kalau diambil satu saja pun okeylah, 1 markah. 3 nilai yang relevan dengan isu yang dikemukakan. Baik, contoh jawapan B ini saya berikan dalam satu bentuk, dalam satu perenggan lah. Yang warna orange tu apa, yang warna biru itu bagaimana, manakala tulisan hijau itu ialah contoh. Begitulah berulang ABC sebanyak 3 kali. Tapi kalau pelajar pintar, dia ulang 4 kali pun teruskan saja, lebih lagi mereka confirm dapat 10 markah. Memang sukar jugalah pelajar untuk menelusuri ABC tu. Tetapi lama kelamaan mereka akan faham dan biasalah. Jadi mudah untuk mereka. Baik, sasaran markah untuk strategi ini ialah ABC 3x3 9 campur NU 1 atau 3, jadi markah 10 hingga 13 markah. Baik, tata cara yang saya biasakan, jawab satu perenggan, jawab ikut kehendak soalan, 1 nokta bersamaan 1 markah. Baik, keberkesanan intervensi kepada saya memudahkan saya membimbing pelajar kerana ada hala tuju dan setakat ini membantu dalam peningkatan keputusan SPM pendidikan moral sekolah saya. Baik, untuk keberkesanan intervensi semasa ini, saya kelompokkan galus 3 orang sehingga kini hanya 1 orang saja yang dapat bergerak ke C. Manakala untuk kumpulan C ke B, saya ada 3 orang sasaran saya. Setakat ini hanya 1 orang juga yang boleh menganjak ke B. Manakala untuk sasaran B ke A ada 4 orang. Dan Alhamdulillah setakat ini 2 orang sudah boleh bergerak ke A.
Baik, kesimpulan cikgu, ini hanyalah sekadar perkongsian daripada pengalaman dan perkongsian yang lalu diharapkan memberi manfaat kepada saya dan kita semua. Sekian saja, salam hormat dan terima kasih.